أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد الصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula iman itu Bermula iman itu membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia dengan dia daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurah dan dikehendaki dengan membenar itu mengikut hati dan menerimanya akan barang yang tersebut itu. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan sebanyak-banyaknya kalimah kesyukuran kehadrat ilahi kerana telah Allah panggil memberi izin dan kesempatan kepada kita untuk meneruskan lagi pengajian kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kepada kita peluang untuk kita sama-sama orang panggil meneruskan lagi pengajian ini dengan matlamat dan tujuannya tak lain tak bukan untuk tafakuh fi dinillah, untuk kita memahami, benar-benar dapat memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu sekali ialah tajuk yang paling besar sekali ialah ma'rifatullah, mana ma'rifatur Rabb, mana pengenalan kita akan Tuhan yang menjadikan kita, yang kita nak sembah dia ni. Kerana kata Al-Imam Ghazali, kaifa anta abuda man la ta'rifuh, macam mana kamu menyembah Tuhan yang kamunya tak kenal akan dia. Farubbama anta ataqida mimma yukhaliful haqq, maka kalau begitu berlaku boleh jadi membawa kepada kamu beriktikad tentang ketuhanan Allah Ta'ala itu akan perkara yang menyalahi perkara yang sebenar. Dan kalau ini berlaku fatakuna ibadatuka haba'an manturah, maka jadilah ibadat-ibadat kami itu seperti haba, mana debu-debu halus yang bertebaran, yang tidak diketahui entah ke mana perginya. Maksudnya segala ibadat kita tu tak pakai gawa sikit rabuk, sia-sia saja, kerana kita tidak mengenali Tuhan, tidak mengenali Tuhan yang kita sembah akan dia. Dengan sebab itulah mana ilmu ini adalah muqaddam, ilmu aqidatut tauhid ini adalah yang didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana secara munasabah dan logiknya ialah kena kenal Tuhan dulu, barulah kita tu boleh buat hubungan. Dan begitu kita dengan sama-sama manusia ataupun sama-sama makhluk pun, kita kena kenal dulu orang yang kita nak buat urusan itu, barulah soleh, barulah patut, barulah munasabah untuk kita melakukan hubungan apa-apa pun. Begitulah mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Allah Ta'ala kirim kita ke alam dunia ini tak lain tak bukan di atas dua hal, dua maksud, dua tujuan. Yang pertama sebagaimana yang kita dah sebut dah dulu ayat allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi maknanya mana Tuhan, yakni Allah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit, dan daripada bumi balah tu juga macam tu juga, yakni 7 lapis juga. Dan apa sahaja yang ada di antara keduanya tak lain tak bukan tujuan dia ialah lita'lamu, supaya kamu mengetahui. Al-Quran itu adalah kalamullah, khitab kepada manusia. Allah Ta'ala bercakap dengan kita manusia. Kita kena faham bila Allah Ta'ala kata kamu, maknanya kita manusia. Nah, supaya kamu tahu apa dia annallahu ala kulli syai'in qadir, bahasanya Allah Ta'ala kuasa di atas tiap sesuatu. Itu isyarat kepada sifat qudrah. Dan wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sungguhnya Allah Ta'ala itu maknanya meliputi dengan ilmunya terhadap segala sesuatu. Itu adalah isyarat kepada sifat ilmu, yang mana kedua-duanya itu ia merujuk kepada ma'rifatullah. Dan tanggungjawab tugasan kita yang kedua ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dengan manusia malaikat semata-mata untuk melakukan ibadah kepada aku. Di atas dua tugasan inilah mana dijadikan kita manusia ini, maknanya dihantarkan oleh Allah Ta'ala, makna Allah Ta'ala kirim kita ke alam ajsam ataupun alam dunia. Dan dengan sebab itulah maknanya kita tidak akan kekal di sini, kerana kita bukan berasal daripada negara dunia ni. Kita dihantar di sini untuk melakukan tugasan semata-mata. Jadi itulah sebagai kita nak wamak panah semangat dulu. Mula-mula kita ni dah cuti agak sekian lama, tak berjumpa di alam maya ini. Ini selepas daripada hampir 2 minggu kita tak berjumpa. Jadi mudah-mudahan maknanya apa yang kita lakukan ini mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa yang kita usahakan, maksudnya ambo, saya yang membaca kitab ini, mengajar kitab ini, dan adik kakak yang menatap kitab ini dan belajar, berusaha untuk memahami maknanya pelajaran yang ada di dalam kitab ini. Maksudnya mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala sahaja kita mampu untuk sampai kepada maksud yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan maknanya kita memulakan sesi ini, maksudnya selepas daripada hari raya ni, dengan lebih bersemangat. 3 perkara saya nak sebut 3 perkara yang paling penting. Saya rasa saya sebut dah, tapi nak sebut lagi. Yang pertama ialah untuk kita tu maintain, kekal dan akhirnya sampai kepada matlamat atau tujuan kita. Yang pertama ialah al-himmatu. Kena ada himmah, cita-cita, makna semangat. Kita tak boleh lemah semangat. Allah Ta'ala uji kita dalam kehidupan kita. Para da'i, pendakwah, ulama, pelajar, Allah Ta'ala uji dengan macam-macam masalah-masalah yang wujud. Masalah dalam hubungan kita dengan manusia, dengan pasangan kita, anak-anak kita, jiran-jiran kita, tempat kerja kita. Semua itu adalah sebenarnya adalah imtihan, ujian daripada Allah Ta'ala, dan kita tidak boleh lemah semangat. Orang beriman adalah orang yang paling bermotivasi hidup di dunia ni. Sebab apa? Sebab dia bersandar kepada pertolongan Allah Ta'ala. Dia tidak bersandar kepada kebolehannya, dia tidak bersandar kepada kemampuan intelektual dia, tidak. Kalau kita bersandar kepada intelektual kita, ada hadnya, ada limitnya. Kalau kita bersandar kepada kemampuan kita, tenaga kita, ring kita, kebolehan kita, ada hadnya. Tapi bila kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, susah setara mana sekalipun, macam mana susah sekalipun suatu perkara, pelajaran itu yang dikatakan orang nak pelajaran ini susah, subjek ini susah, madah ini susah, tapi kalau Allah Taala yang bersama dengan kita, tidak akan jadi benda itu akan jadi mudah. Yang penting ialah Allah Ta'ala bersama dengan kita. Apa yang penting ialah kita lakukan sesuatu supaya Allah Ta'ala itu bersama dengan kita. Dengan sebab itulah kita memulakan apapun dengan beberapa syarat yang telah kita bincangkan dahulu, ialah dengan lafaz al-basmalah, itulah bismillahirrahmanirrahim. Kerana bismillahirrahmanirrahim itu bermakna asta'inu, aku minta tolong bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa pertolongan Allah Ta'ala, walaupun benda yang paling mudah, paling senang sekalipun, dia tidak akan jadi sempurna.
Apatah lagi kita belajar ilmu Allah Ta'ala ni, belajar tentang nak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada qadar yang paling kecil, paling sedikit, ialah untuk nak mengesahkan iman kita dan seterusnya supaya jadi lebih sempurna makrifatullah kita, makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang kita masuk kepada bacaan yang telah kita baca tadi untuk sambungan kepada pelajaran kita melalui makna kita Faridatil Faraid ini. Muallif kita rahimahullah taala Syekh Ahmad Al-Fatani juga dikenali sebagai Tok Faridah. Dia juga dikenali sebagai Tok Faridah bukan kerana dia ada cucu yang bernama Faridah, tapi oleh kerana begitu sinonimnya dia, dan begitu akrabnya dia, dan begitu jadinya orang panggil kitab Faridah Faraid ini, sehingga dia menjadi salah satu daripada teks yang sangat utama di dalam pembelajaran ilmu akidah tauhid di Nusantara kita ini. Jadi kita terus kepada perkara yang ada di hadapan kita sekarang, iaitulah pelajaran yang kita belajar dan kita bacakan tadi. Sebelum daripada ni kita telah ikuti makna Islam. Maknanya kerana agama Islam itu dia terdiri daripada 3 perkara. Sebagaimana ibarat muallif kita melengkapi agama itu di atas 3 perkara. Islam, dia sebut Islam dulu. Apa sebut Islam dulu, tidak iman dulu? Kerana mengikut hadis apa yang disebut oleh Nabi di dalam hadis. Bukannya disebut oleh Nabi. Pertanyaan Jibril AS kepada Nabi. Jibril tanya mula-mulanya maddah yang pertama ialah akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku gapo dia ke Islam. Islam ni apa benda apa Islam ni? Lepas tu baru ditanya tentang iman, barulah ditanya tentang ihsan. Jadi kita telah selesai secara makna pengertian Islam dari segi takrifannya. Sekarang kita masuk kepada makna iman. Bermula iman itu, kata muallif kita rahimahullah taala, membenar hati. Membenar hati, dan itulah makna pengertian, makna teras kepada makna iman itu ialah at-tasdiq. Begitu dalam kitab matan Jawharatut Tauhid yang insya-Allah pada hari Rabu hadapan, itulah 1 Muharram, kita nak rasmikan tempat yang kita duduk mengajar sekarang ni. Ada sebahagian daripada orang yang mengikuti kita pergi mengajar di masjid tu, dia tanya, Ustaz buat di studio mana tu? Dulu ada gambar-gambar di belakang ni, tak ada kosong Jadi tepatnya tak lain tak bukan di sinilah yang kita namakan, saya namakan dia sebagai Al-Manhalun Nushi. Al-Manhalun Nushi, itu adalah cerita dia apa kita namakan begitu. Jadi pada hari Rabu hadapan 1 Muharram, kita akan baca nazam. Saya sendiri akan baca nazam bersama dengan pelajar-pelajar, dan akan diikuti oleh para hadirin hadirat. Matan Jawharatut Tauhid. Kitab ni saya dah mengajar banyak tempat, dah khatam banyak kali dah kita mengajar. Berbentuk syair. Berbentuk syair, ada beberapa bait syair yang disyarahkan. Jadi di dalam kitab tu matan Jawharatut Tauhid, pengarang dia ialah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Semasa dia mengarangkan kitab itu, bait-bait syair itu usianya ialah 19 tahun. Jadi antara kata dia, bagaimana dia menartikan makna iman itu, wa fussiral imanu bitasdiqi, ditafsirkan iman itu ialah dengan tasdiq. Hakikat makna iman itu ialah tasdiq. Walaupun ada takrif makna iman itu ikrar bil lisan, makna tasdik dengan hati, maknanya wal amal bil arkan, beramal dengan anggota-anggota ni. Tapi sebenarnya ikrar dan juga orang panggil beramal itu bukan sebenar makna diri iman itu. Hak sebenar-benar makna hakikat iman itu ialah at-tasdiq. At-tasdiqu bil qalb, membenarkan maudu'atil iman. Maudu'at ni maknanya konten iman itu. Apa dia konten iman itu? Bermula dengan tajuk besar dia ialah rukun iman yang 6 itulah. Membenarkan semua rukun-rukun iman dan segala isi kandungan dia tu. Itu tasdik dengan hati. Jadi kalau Islam, wal Islam masyrahana bil amal, Islam itu engkau syarahkan dengan amal. Islam itu dia merujuk kepada al-a'maluz zahirah.
amalan yang zahir. Iman dia merujuk kepada perbuatan hati kita, iaitu at-tasdiq. Hati kita membenarkan, maksudnya hati kita kata ya betul, yes, sungguh Allah Ta'ala tu wujud, bersifat dengan wujud. Hati. Jadi hati ini apa yang dilakukan oleh hati itu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jadi kalau kita membenarkan segala maudhu'atil iman, kandungan-kandung iman, rukun-rukun iman itu, tidak ada siapa pun yang mengetahuinya. Melainkan ada ketandaan yang zahir seperti kita mengucap 2 kalimah syahadah dan seterusnya, sembahyang, puasa. Islam itu adalah pembuktian kepada iman yang ada di dalam hati ini. Maka dengan sebab itu nisbah di antara iman dengan Islam itu dia tidak talazum. Talazum ni maknanya berlazim-laziman. Tidak boleh kita katakan tiap-tiap orang yang Islam itu, Muslim itu adalah mukmin, tidak. Dia hanya sebelah saja. Tiap-tiap orang yang beriman itu adalah Muslim. Tiap-tiap orang yang Muslim, orang yang Islam itu tak semestinya dia itu beriman. Kerana manusia ini, kehidupan manusia, perhubungan manusia dengan manusia itu dia ada kepentingan kehidupan di dunia. Kadang-kadang, dan mereka ini, kita manusia diberi oleh Allah Ta'ala suatu naluri, satu kesifat, satu kebolehan untuk bersandiwara. Kita boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kita. Kerana orang itu ada kepentingan untuk meraih kepentingan tertentu bagi diri dia, maka dia menyembunyikan. Orang panggil hakikat tidak beriman dia menzahirkan Islam. Jadi mana orang yang Islam itu orang yang menzahirkan amal Islam yang pada zahirnya, maka dia Islam. Tapi adakah dia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dia menzahirkan kekufuran dengan perkataan, dengan perbuatan. Iktikad kita tak tahu juga. Jadi iman itu adalah berkaitan dengan apa? Membenar hati, tasdiqu qalbi. Membenar hati, membenar oleh hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diri Nabi, sebagai Rasul. Karena itu juga masuk dalam maudhu' iman. Bahawa benar, sungguh, sengoti, ya Allah sungguh, Nabi Muhammad ni adalah salah seorang daripada Rasulullah. Rasulullah mana Rasul Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Dan juga minal anbiya, daripada salah seorang daripada Nabi. Jadi membenarkan Nabi seterusnya pada tiap-tiap suatu. Pada tiap-tiap suatu tu maksudnya perkara yang dibawa datang oleh Nabi. Perkara yang dikhabarkan oleh Nabi. Tu. Perkara yang dibawa datang, yang dikhabarkan oleh Nabi kepada umat, apa dia? Membenarkan akan Nabi, membenarkan oleh hati. Membenarkan hati maksudnya membenarkan oleh hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap suatu. Pada tiap-tiap suatu yang mendatang ia Nabi dengan tiap-tiap suatu. Apa dia tiap-tiap suatu tu? Daripada tu dia panggil bayan. Kalau bahasa Arab min lil bayan. Apa dia? Milil bayan itu ataupun daripada, dengan makna bayan itu sah kita gantikan tempatnya dengan perkataan iaitu. Jadi daripada barang yang maklum, iaitu barang yang maklum. Tu. Jadi apa dia tiap-tiap suatu tu? Daripada barang yang maklum, daripada agama dengan darurah. Dia panggil ini satu istilah, dia panggil al-ma'lumu minad dini bid darurah. Suatu perkara yang dimaklumi, diketahui bahawa ia adalah daripada agama, itu diketahui itu dengan secara mana? Dengan secara darurah, dengan secara mudah, secara badihi. Mana secara tidak perlu fikir tilik, tidak perlu belajar. Atau kalau dengan bahasa Kelantannya dia panggil pengetahuan yang sangat latah. Latas ni maksudnya pengetahuan yang sangat kecur makna masyhur, semua orang tahu belaka. Contoh dia kalau di sini dia buat contoh ma'rifatullah, sebab sesuai dengan ilmu yang kita belajar sekarang. Seperti wajib sembahyang, wujubus solah, wajib sembahyang 5 waktu ni, dia panggil al-ma'lumu minad dini bid darurah. Perkara yang diketahui daripada agama secara darurah. Maknanya pengetahuan akan kewajiban semaya ini
adalah sangat latah, sangat umum, diketahui oleh semua orang. Sehingga-hingganya nak ayat kata latah tak latahnya, masyhur tak masyhurnya pengetahuan ini, meratainya pengetahuan ini, sehingga orang bukan Islam pun tahu kata orang Islam tu wajib sembahyang, haram minum arak, haram berzina. Bukan setakat kita orang Islam, orang bukan Islam pun tahu kata kita orang Islam haram minum arak. Jadi kalau adalah satu orang Islam, dia mengatakan yang dia tak semaya ni kerana dia tak tahu kata semaya ni wajib, maka orang ini boleh dilempan. Boleh dilempan dia. Sebab tak boleh diterima. Alasan dia kata dia tak tahu kata zina tu haram, tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam al-ma'lumu minad-din bid-darurah. Kalau ada orang kata dia tak tahu kata wajib iman tu sujud sawi, wajib dia kena sujud sawi, kata tidak batal sembahyang, dia tak kata hak tu boleh terima. Oh saya tak tahu. Oh saya tak tahu kata tak, maknanya meninggalkan sunat hai'ah itu tak boleh sujud sawi umpamanya. Ataupun kalau imam, kalau imam itu misalnya, ni contohlah, imam itu dia sujud, dia sujud semaya subuh, contohnya semaya subuh tadilah. Dia tertinggal baca kunut, imam pun sujud. Selepas daripada sujud, makmum, para makmum sujud juga, imam bangkit semula nak baca kunut. Jadi imam itu perbuatan dia tu batal sembahyang dia, kita tu tak boleh nak ikut. Tapi ada makmum tu ikut juga, terikut juga dah imam bangun balik, sebab dia sampai kepada perbuatan wajib dah, dia tak boleh kembali kepada yang sunat. Kunut tu makna sunat. Jadi makmum saat ni kata, oh, jadi ada orang yang menegur, kenapa awak mana bangkit semula bersama imannya? Iman tu boleh jadi dia tu terlupa, tak ingat. Jadi kamu tu tak boleh ikut dia, tak boleh ikut iman yang melakukan kesalahan ataupun iman yang lupa. Oh saya tak tahu, dia kata tak boleh. Jadi kalau dia kata tak tahu itu boleh diterima. Sebab itu tidak termasuk dalam al-ma'lumu minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang menjadi mukhtalafun fih, perkara yang dikhilafkan ulama. Itu kita kata tak tahu, itu tidak mengapa, itu tidak masuk dalam al-ma'lumu minad-dini bid-darurah. Adapun hukum hakam yang teras di dalam syariat kita, yang ianya diketahui oleh semua orang, tiba-tiba alih-alih kita ni kata kita tak tahu, itu tak boleh diterima. Itu yang dimaksudkan sebagai al-ma'lumu minad-din bid-darurah. Maksudnya yang nak dibenarkan dengan hati kita tu apa dia, kontennya apa dia, bahannya apa dia, bendanya apa dia, bahagiannya apa dia, ialah tak lain tak bukan al-ma'lumu minad-din bid-darurah. Ataupun bahasa Melayu kita sebagai mana dalam kitab kita ni, barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Darurah di sini maksud dianya secara mudah, bukan makna kecemasan, terdesak, bukan. Dengan secara daruri. Daruri itu makna benda yang mudah, senang. Satu lagi perkataannya dipanggil badihi. Badih makna secara mudah, maksudnya tak berhajat kepada fikir tilik dan juga belajar. Tentang kewajipan sembahyang kita tak payah belajar, makna benda tu dah kita membesar dalam keadaan kita tahu bahasanya orang duk bercakap-cakap, dan orang melakukannya, dan kita membesar dan kita tanya bahasa ya ibu bapa kita menyatakan itu adalah wajib, tak dapat tidur, masuk neraka kalau tak semaya. Kita daripada kecil lagi ibu bapa kita dah sebut dah, tak semaya masuk neraka. Neraka ni tu begitu disifatkan. Jadi perkara itu adalah sangat latas. Sangat latas tu meratai. Bahasa Kelantan dia panggil latah. Jadi itu makna darurah. Tu membenarkan oleh hati kita dengan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi, tetapi dia termasuk dalam kategori barang yang maklum daripada agama secara darurah, dan dikehendaki dengan membenarkan itu apa murad, apa maksud membenar. Tasdik, bahasa Arabnya tasdik. Dan bermula, dan dikehendaki dengan membenar itu mengikut hati. Mengikut hati dan menerimanya hati. Hati ikut serta boleh terima akan barang yang tersebut itu. Apa dia barang yang tersebut itu? Yakni barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Itu barang yang tersebut itu. Makna tasdik itu ialah menerima, mengikut dan menerima hati.
Islam mengikut oleh zahir. Tu beza dia. Faruq mana beza tu jelaslah. Jadi maknanya Islam ialah tentang a'malul zahirah, penyerahan diri kita zahir, maksudnya ialah mengikut zahir. Adapun iman ini ialah mengikut dan juga menerima oleh hati kita akbar yang tersebut. Dia panggil muta'allaq. Tu istilah muta'allaq kepada Islam itu adalah dengan iman itu benda sama. Apa dia? Al-ma'lumu minad-dini bid-darurah. Cuma bezanya cara takluknya ialah Islam itu kita melaksanakan perkara itu dengan mana melaksanakan mengamalkan dengan amal yang zahir itu. Sedangkan mana iman itu kita membenarkan hati saja. Jadi maknanya saya katakan tadi bahasanya setiap orang yang benar-benar beriman dia akan beramal dengan amal Islam. Jadi kalau orang itu dia beriman, dia menyatakan dia beriman tapi dia tak beramal, dia tak sembahyang, itu maksud dia ialah iman dia itu pada tahap yang sangat kurang. Tu. Kerana iman yang sebenarnya dia banding dengan begini, iman dengan Islam ini. Iman ini maksudnya Islam itu adalah tindakan, buah samarah mana buah daripada iman. Contoh dia begini, seseorang misalnya seorang pekerja yang sedang asyik melakukan pekerjaannya, tiba-tiba datang satu orang memberitahu kepadanya bahasanya rumah dia terbakar. Jadi dia iman ini iman yakin ini ialah terhadap perkara yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, benda yang berlaku di hadapan mata kita secara nyata, secara zahir, secara realiti, maka tidak timbul isu percaya ataupun tidak percaya. Kerana benda tu dapat diihsas dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Sasaran iman itu ialah terhadap perkara yang tak boleh dicapai oleh indera yang 5 ini, panca indera kita ni. Iman itu ialah berkaitan dengan pemberitaan. Pemberitaan maksudnya apa yang diberitakan oleh orang. Maka di situ timbul isu percaya ke tak percaya. Jadi macam cerita saat ni, ada satu orang dia bagi tahu kepada pekerja itu, dia kata rumah awak terbakar. Jadi bagaimana sepatutnya reaksi kepada orang yang diberitahu itu? Sepatutnya dia bertindak berhenti daripada pekerjaannya, lalu bergegas menuju kepada ke rumahnya untuk melihat bagaimana setara mana kebakarannya dan menangani orang panggil kebakaran itu. Jadi bila diceritakan kepada pekerja ni bahasanya rumah dia terbakar, dia kata oh gitu, dia kata tak apalah. Jadi dia tu masih lagi meneruskan pekerjaan dia. Yang membawa berita ni kata awak tak percaya ke kepada saya, makna bahawasanya saya bagi tahu rumah awak terbakar. Yalah, saya percaya. Habis tu macam mana awak ni masih orang panggil biasa saja, santai, masih lagi jadi maknanya kalau seorang itu benar-benar percaya, dia akan bertindak sesuai dengan berita itu. Itu maknanya. Contoh makna bila orang bagi tahu kepadanya bahasanya rumah dia terbakar, biasa-biasanya orang akan terkejut dan dia akan bertindak untuk menangani ialah pertama dia akan pergi ke tempat kejadian itu. Jadi samalah macam kita beriman ke tidak bahasanya orang yang tidak sembahyang masuk neraka, beriman, yakin, percaya tapi tak sembahyang. Macam tadilah. Maknanya kesnya, situasinya sama sebagaimana orang yang diberitahu rumah dia terbakar tapi dia tidak bertindak apa-apa. Orang yang dia yakin cerak, bahasa Kelantan panggil cerak yakin. Itu makna tahakkuk. Yakin cerak, cerak dia tahu cerak, kata bahasanya orang yang tak sembahyang tu masuk dalam neraka. Dan neraka tu bagaimana? Api. Itu teras dia adalah api. Maksudnya bagai yang mana benda sakit, pedih, azab. Jadi keyakinan dia bahawasanya api ni pedih, bahkan benda tu pernah dirasa olehnya, dia tahu api, bahan api tu macam mana. Tapi dia tidak sembahyang, dia tidak melaksanakan amal-amal yang wajibat, maka itu tidak ta'akul pada mana fikiran kita bahasanya orang itu benar-benar beriman.
Kalau dia mengaku beriman tetapi kita boleh katakan dia tidak benar-benar beriman. Kalau dia benar-benar beriman, dia apa yang dia yakin itu, dia yakin terhadap suatu bahaya, mana tindakan reaksi dia adalah berusaha mengelak dirinya daripada terkena bahaya itu. Keyakinannya kepada kemanfaatan apapun itu akan membawa kepada dia akan bertindak ke arah benda yang memberi masalah dan juga manfaat kepada diri dia. Jadi maksud itu orang yang benar-benar iman dia itu makna sempurna, pasti amal Islam itu adalah buah daripada keyakinan dia, iman dia. Nah, tetapi orang yang melaksanakan amal Islam itu boleh jadi dia tak beriman pun. Kemudian bagaimana dia menzahirkan a'malul zahirah, a'malul Islam, amal-amal Islam? Kerana dia ada kepentingan tertentu. Bagi dia, sebagaimana misalnya kita ketika berlaku Fathul Makkah, Nabi dapat menakluki Makkah akhirnya. Selepas daripada itu orang panggil orang-orang Makkah semua pakai masuk Islam belaka. Bukan sebenarnya tanah Arab itu begitu berduyun-duyun masuk Islam. Tetapi yang masuk Islam itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang tidak benar itu maksudnya ialah dia masuk Islam kerana takut, kerana melihat tren, kerana melihat arus perdananya. Jadi takkanlah dia tu sore-sore dia tak masuk Islam. Akhirnya apabila Nabi wafat, berlakulah kemurtadan daripada kalangan mereka ini. Yang sebenarnya mereka ini tidaklah benar-benar orang panggil menerima Islam itu sebagai agama mereka. Tetapi keadaan yang menyebabkan mereka terdesak untuk menzahirkan mereka masuk Islam. Jadi Islam itu adalah pembuktian kepada iman. Mana buktimu beriman? Iman dalam hati kita, orang tak nampak. Ya, kita kena buktikan iman kita supaya jadi kalau ada orang kata iman kita ni antara kita dengan Allah Ta'ala sahaja, orang tak tahu pun tak apa, tak boleh. Sebab kalau orang tak tahu kita ni beriman, macam mana dia nak bermuamalah dengan kita? Kita bermuamalah dengan makhluk ini, makhluk itu dia ada kedudukan, ada status dia dari segi agamanya. Orang Islam, orang kafir itu pun dia ada, bukan satu jenis kafir saja. Orang Islam ni pula ada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang beriman yang bertakwa. Mukmin ada mukmin asin, ada mukmin taqiyin, mukmin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mukmin yang berdosa. Jadi orang Islam itu ada yang bertakwa, ada yang fasik, ada yang zalim. Jadi cara muamalah kita adalah tidak sama mengikut kategori manusia ini. Mana kita menyayanginya, mengasihinya, makna itu tidak sama. Jadi makna ahlul maksiyah, ahlul fisqi, ni ahli salah orang yang baik, mana soleh, orang yang soleh. Jadi tak sama. Jadi dengan sebab itu mustahak kita mengetahui kedudukan seorang itu setara mana. Supaya makna dia tu orang panggil yang mustahak untuk dimuliakan tu. Jadi mana iman itu ialah tentang menerima hati ataupun mengikut hati. Barang yang tersebut itu ialah kelik kembali kepada barang yang maklum daripada agama dengan darurah. Tiada semata-mata nak kemah lagi, yakni nak tahqiq lagi, tahakkuk lagi, nak jadi lebih cerak lagi, lebih pasti lagi, lebih mantap lagi. Tiada semata-mata menafikan perkara-perkara yang tidak yang boleh jadi orang menyangkakan begitu, maka perkara itu dinafikan. Suatu penegasan dalam bentuk penafian supaya orang tidak menyangkakan bahasanya fahamnya begitu. Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, tak namakan beriman. Mengetahui kata Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar sebagai nabi rasul, mana khatamil anbiya wal mursalin, rasul yang terakhir, maknanya makna nabi yang terakhir, sayyidul mursalin, bukan sekadar mengetahui saja, itu tidak dinamakan iman, tidak sampai kepada makna imam. Semata-mata mengetahui benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan seorang itu beriman. Ilmu itu, mengetahui itu adalah wadah, wasilah untuk menyampaikan kepada apa-apa pun ilmu itu. Sebab itu perintah yang pertama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu. Tuntutan yang pertama ialah tahu dulu. Tahu ni makna ada maklumat yang betul. Kita ada maklumat yang betul.
Maklumat yang betul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dia adalah nabi rasul Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mengetahui benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima hati saat ni. Dia tak ikut, tak jum kata orang. Tak jum, tak terima, tak mengikut. Tapi dia tahu. Dia tahu kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tiada dihukumkan. Makna itu tidak dinamakan iman. Semata-mata tahu tidak nama iman. Tapi untuk kita sampai kepada makna iman itu dia kena lalu kok tahu dah. Jadi kalau kita ni tak tahu, dia ada dua tak tahu. Satunya jahil lah, tak tahu makna jahil. Jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit ni memang orang yang tidak tahu dan dia tahu dia tu tidak tahu. Yang kedua jahil murakkab, sebagaimana orang Kristian i'tiqad mereka akidah taslis, akidah Trinity ataupun taslis, 3 oknum ketuhanan, kepribadian ketuhanan, tapi mereka sentiasa berdalih-dalih mana auta. Apabila berhadapan dengan ulama Islam, mereka pindah-pindah agama mereka sejak muktamar mereka supaya mereka boleh mengelak daripada orang panggil soalan-soalan ataupun yang ditanyakan oleh para alim ulama Islam yang mengkritik bahasanya tak betul dari segi akidah mereka itu. Mereka mengatakan ya kami ni taslis tapi hakikatnya tauhid juga. Dia main-main, dia ubah-ubah semua. Jadi maka seperti orang Kristian itu dia panggil dia makna makrifah dulu lagi akan datang. Makna makrifah mengetahui lagi akan datang. Dia kena ada tiga perkara 3 konten, barulah dinamakan makrifah. Itu insya-Allah lagi akan datang ada huraian ataupun pengertian kepada makrifah. Apa makna makrifah? Tu. Jadi kita tak mahu sebut lagi sebab benda tu ada dalam kitab kita. Jadi semata-mata tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi rasul itu tidak jadikan seorang itu beriman lagi. Sedangkan dia itu tidak mengikut, hatinya tidak mengikut dan tidak menerima. Tak maka ni dipanggil tafriq. Tafriq ni kesimpulan daripada kenyataan tadi. Tu dia panggil tafriq. Maka tafriq ataupun dia panggil maka tu makna daripada huruf fa dalam bahasa Arabnya ialah huruf fa. Jadi maka tiada dihukumkan dengan iman kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu sekalian kebanyakan daripada orang kafir bahawasanya sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar. Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerimanya akan yang demikian itu. Sepertilah ahli kitab, sepertilah Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah ini dia ada orang Arab dan juga orang Yahudi. Orang Yahudi ini sudah berada di Madinah semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam. Kerana suatu ketika Nabi Musa ni kita tahulah di dalam Quran pun Allah Taala sebut Nabi Musa bersama dengan kaum dia sesak di padang teh. Padang teh tu bukan padang teh macam Kamaran Highland ke ataupun di sawah, tidak. Teh tu maksudnya padangnya luah. Maknanya selama 40 tahun. Tu. Jadi di antara kembara dia banyaklah siri peperangan yang berlaku kepada Nabi Musa AS dan juga kaum dia. Jadi dalam siri pengembaraan dan kembaranya Nabi Musa AS, maka sampailah Nabi Musa kepada satu tempat, dan apabila Nabi Musa nak berangkat bersama dengan kaumnya, Nabi Musa telah memberitahu kepada kaumnya. Nabi Musa kata acu cuba kamu lihat kawasan yang ada nakhlah ni pohon-pohon tamar itu. Di situlah Nabi akhir zaman akan mari duduk di sini, akan mendiaminya. Yang tak lain tak bukan itulah bumi Yathrib ataupun juga disebut sebagai Taibah, dan akhirnya dinamakan oleh Nabi sendiri sebagai Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi Musa kata, inilah tempat ni. Tu tengok kawasan taman, pohon tamar banyak tu. Itulah tempat yang Nabi akhir zaman itu akan mari duduk di sini. Jadi bila dah Nabi Musa royak lagu tu kepada kaum dia, bila Nabi Musa nak berangkat, sebahagian daripada kaum Nabi Musa
meminta izin kepada Nabi Musa untuk tidak berangkat bersama, bahkan mereka nak duduk dan mendiami tempat yang Nabi akhir zaman itu akan mari duduk sini. Tujuan dia ialah nak menunggu Nabi akhir zaman ini. Ya, mereka mengetahui mereka tidak akan sempat untuk berjumpa dengan Nabi akhir zaman, tetapi mereka nak generasi mereka, anak cucu mereka itu berjumpa dengan Nabi, sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya sebahagian daripada kaum Nabi Musa ini menempati bumi Madinah. Begitu generasi demi generasi mereka berpesan kepada anak-anak mereka, cucu mereka supaya jangan meninggalkan tempat ini, kerana inilah bumi yang penuh barakah, kerana Nabi akhir zaman akan mari duduk di sini. Begitu nekat dan juga azam mereka itu sangat hebat. Mereka sanggup untuk membina perkampungan di situ, untuk semata-mata menunggu Nabi akhir zaman. Yang akhirnya apabila Nabi akhir zaman itu datang kepada mereka, mereka tolak, maka mereka tidak beriman. Mereka tahu kebenarannya. Jadi sebab itulah ketika berlaku perbalahan orang Yahudi di Madinah dengan orang Arab, itulah orang Arab sendiri pun, dia Aus dan Khazraj juga saling berbalah. Mereka juga balah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah ni, bila dia balah dengan orang Arab di Madinah ni, bila dia tu nampak macam nak kalah, maka dia akan berkata, tak apalah, ni hari ni puak demo menang, dia kata. Makna tak apa, hari ni kamu menang, tapi nantilah, kemudian hari nanti Nabi akhir zaman akan mari di sini, dia akan bersama dengan kami. Jadi maknanya orang Yahudi sentiasa menyebut-nyebutkan tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini, dan mereka akan bersama dengan Nabi akhir zaman ini. Jadi sebab itulah rahsia di sebalik bagaimana orang Madinah itu begitu sangat mudah menerima Islam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada adik kakak mana al-aqrabin, adik kakak yang di asyiratil aqrabin, adik kakak yang terdekat, tapi tidak diterima dakwah Nabi selama 13 tahun. Maksudnya sebahagian kecil saja yang terima. Alih-alih begitu ada 12 orang yang akhirnya dikenali sebagai 12 orang nuqaba yang mari mau simil haji pada musim haji ke Makkah, dan begitu Nabi mengambil kesempatan mau simil haji, musim haji ni start daripada Nabi Ibrahim AS sampailah kepada sekarang, makna tidak pernah dihampakan. Cuma apabila masa tidak ada Nabi Rasul, zaman jahiliyah, cara orang panggil tawafnya mengimarahkan Kaabah itu dengan cara-cara mereka lah, dengan keadaan bertelanjang bogel dan mengelilingi Kaabah. Jadi Nabi mana mengambil kesempatan. Orang Arab semuanya pakat bila musim haji ni bulan haji lah. Bulan haji mana mereka datang ke Makkah menziarahi Kaabah. Jadi masanya di antara Nabi mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada orang-orang luar dengan tak payah Nabi keluar daripada Makkah. Walau macam mana pun Nabi sangat berhati-hati ketika menghampiri orang-orang luar daripada kota Makkah ini. Di antaranya sebelum Nabi masuk kepada kemah-kemah, mereka itu Nabi kita dengar dulu gaya-gaya percakapan mereka adakah mereka ini sangat memusuhi atau tidak. Jadi begitu ada satu kemah daripada orang Madinah, Nabi terdengar perkataan mereka membicarakan tentang ada orang panggil di Mekah ni, makna orang yang mendakwa jadi Nabi, jadi Rasul. Jadi itu kesempatan yang terbaik Nabi memperkenalkan diri dia, dan akhirnya mereka beriman. Mereka kembali kepada orang Madinah, berdakwah kepada orang Madinah. Dengan begitu mudah orang Madinah, orang Arab Madinah menerima, orang panggil melalui wakil, bukan Nabi sendiri yang berdakwah. Macam mana mereka sangat kerana mereka sudah lama dah orang panggil duduk dengar dimomok-momokkan oleh orang Yahudi. Bahasanya orang Yahudi bila dia balas dengan orang Arab, bila dia nampak dia nak kalah, dia buat nyahu dengan Nabi akhir zaman ni. Tak apa, Nabi akhir zaman mari nanti kelak, kamu tahulah dia akan bersama dengan kami. Jadi orang Arab Madinah, yakni kaum Ansar yang akhirnya digelar sebagai kaum Ansar. Begitu orang Yahudi bermegah-megah dengan Nabi akhir zaman. Jadi apabila mereka orang panggil melakukan haji di Mekah dan bertemu dengan Nabi, begitu mereka seolah-olah dia panggil mana mendahului orang Yahudi. Mereka bertemu dengan Rasulullah apabila Rasulullah menawarkan agama, mana akidah tauhid yang sebenar. Mereka begitu mudah menerima kerana mereka sekarang mereka tahulah bahasanya orang Yahudi duk menyoho, duk berbangga-bangga inilah orangnya. Jadi
maknanya belum sempat Yahudi itu makna bersama dengan Rasulullah, mereka dah orang panggil menerima, orang panggil sudah berjumpa dengan Nabi. Jadi akhirnya mereka ni jadi sangat mudah untuk menerima Islam. Begitu juga orang-orang mana yang masih lagi berada di Madinah. Jadi orang Yahudi dia menunggu Nabi semenjak 3000 tahun sebelum daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka tahu benar bahawasanya Nabi Muhammad itu sebenar Nabi ataupun Rasul, tetapi mereka tidak menerima atas satu alasan saja, iaitu kerana Nabi Muhammad SAW itu bukan daripada bangsa Arab, bukan daripada Bani Israel. Sedangkan mereka mencita-citakan bahasanya Nabi akhir zaman itu Nabi yang terbaik, Nabi yang paling special, ialah daripada bangsa mereka itu. Lalu bangsa Yahudi ini ialah bangsa yang dikenali sebagai dia jadi kafirnya. Yahudi itu ialah dia sebab jadi kafir itu dia banyak sebab. Yahudi dia jadi kufur dengan sebab inadiyah. Inadiyah ni bahasa Kelantan panggil kerake. Kerake makna degil. Sifat degilnya melampau-lampau, walaupun dia tahu kebenaran dia tak mau terima. Tu. Jadi orang-orang yang keras kepala, kerake, yang dia mengetahui kebenarannya, apa dia tetap tak terima. Dia tetap mempertahankan perkara yang batilah yang dia pegang itu. Itu dia panggil, itu adalah sama seperti sifat orang-orang Yahudi. Jadi setakat mengetahui Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul Nabi, itu tak menjadikan dia beriman. Dan Allah Taala telah mensifatkan, memberikan dalam Al-Quran bagaimana pengenalan orang-orang Yahudi, yakni ahli kitab, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat mantap. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenali mereka itu akan Nabi Muhammad sebenar sebagai rasul, sebagai nabi, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Apa makna pengenalan? Makrifah. Dia perkataan yang menhuraikan makna makrifah ialah at-tamyiz. Tamyiz apa dia? Membezakan, boleh beza. Boleh beza itu menjadikan kita jadi tak bertukar dah. Kalau kita turun daripada masjid, kita sahut selipar orang, bermakna kita tak kenal lah selipar kita. Duk bertukar. Bertukar ni maknanya mana Tuhan yang palsu dengan Tuhan yang sebenar. Makna dia tak kenal. Kenal ni boleh beza. Kita boleh membezakan. Kalau dulu timbul, mula-mula dulu tidak ada dokong ni baru timbul. Mula kita duk makan buah lansat, buah duku, satu ketika dulu itu agak lama dah. Timbul buah dokong. Lalu orang pun menyahulah berbangga makan dokong, orang tak makan dah orang panggil lansat. Tapi ada orang dia kata begini, dia kata saya tak makan duku, lansat, makan dokong je. Tapi dia tak kenal bahagia orang panggil dia duk makan puak-puak tu sebenarnya buah duku. Bela-bela dia kata dia tak makan, sambil-sambil dia kata dia tak makan buah duku, buah lansat, dia duk makan. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak beza. Maksud dia tak kenal. Pengenalan itu ditandai oleh perkataan boleh membezakan, at-tamyiz. Sebab itu ya'rifu itu ditafsirkan makna yatamayyazu. Kalau kita Arab, ya'rifu maknanya yatamayyazu, boleh membezakan. Jadi Allah Ta'ala menyatakan pengenalan orang Yahudi ahli kitab terhadap Nabi sebagai Nabi ataupun Rasul itu benar. Sungguh kata Nabi Muhammad ni Rasul yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Serupalah, samalah macam mereka mengenal anak sendiri. Pengenalan kita terhadap seseorang yang paling mantap apa dia? Pengenalan yang paling mantap seseorang terhadap seorang lain ialah pengenalan ibu bapa terhadap anak-anak dia. Contoh kita kata anak kembar orang lain, adik-beradik lain pun kadang-kadang bertukar, tapi ibu bapa dia tak tukar anak kembar dia, si A dengan si B. Pengenalan ibu bapa terhadap anak adalah sangat mantap. Anak keluar daripada sekolah, pergi ambil yang keluar daripada sekolah pakai yang seragam sama, tapi dia cam anak dia. Itu dipanggil kenal. Jadi orang Yahudi ni ketika Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, Nabi berhijrah ambil masa lama daripada Nabi keluar daripada Gua Thur bersama seorang dalal penunjuk jalan. Nama dia Abdullah ibn Uraiqit. Bukan orang Islam, mana orang
tetapi dia dipercayai. Itu antara dalil yang digunakan oleh ulama. Boleh kita berurusan maknanya menggunakan orang-orang kafir ini di dalam urusan kita umat Islam, tapi dengan syarat bahasa kita yakin dia itu maknanya amanah, maknanya dia tidak akan menipu. Boleh kita melakukan urusan dengan orang kafir, bergabung dengan orang kafir ketika kita lebih kuat daripada mereka, dengan andalannya mereka tidak mampu untuk nak menipu daya kita, nak makan kita, baru boleh. Kalau tidak, mana kita terdedah kepada bahaya, kerana orang kafir sangat-sangat khianat dan berdengki kepada orang Islam. Jadi maknanya Nabi keluar pada malam Senin, dan Nabi sampai bukan di Medan lagi, tapi di Quba, itulah pada hari Senin. Perjalanan dengan Sayyidina Abu Bakar, malam Senin bertolak, hari Senin sampai. Hari Senin minggu depan, bukan hari Senin besok ke ada. Tu. Kerana perjalanan jalan kakinya mengambil masa seminggu. Nabi sampai hari Senin, Nabi duduk di Quba dulu. Kemudian Nabi bertolak, masuk Madinahnya pada hari Jumaat. Jadi setiap hari di sana, di Madinah, yang sedang menunggu kedatangan Nabi ada 3 golongan. Yang pertama orang Ansar yang sudah masuk Islam dah, di atas tangan para nuqaba tadi. Yang kedua ialah Muhajirin, orang berhijrah. Sebab apa Muhajirin menunggu Nabi? Sebab bila turun ayat untuk berhijrah ke Madinah, Nabi menyuruh para sahabat untuk berhijrah dulu. Sahabat-sahabat agak keberatan, ya Rasulullah, marilah kita hijrah sama-sama, sama-sama susah, sama-sama senang. Nabi, kecintaan Nabi kepada umat itu tidak ada tandingannya. Begitu pemikirannya sentiasa memikiri terhadap keselamatan umat. Tidak boleh. Masa tu Nabi ni kalau jumpa dengan orang kafir musyrik Mekah, Nabi akan dibunuh. Pada masa tu Nabi tak boleh zahir dah kepada, kerana mereka dah buat keputusan untuk membunuh Nabi. Nabi kata, kalau aku ziarah bersama dengan kamu, sudah barang pasti makna orang kafir musyrik Mekah akan mereka mencari-cari aku, mereka akan bunuh aku. Maka mereka juga akan mengejari kamu, mengerjakan kamu, sudah tentu kamu akan mempertahankan aku. Jadi itu sangat bahaya kepada kamu. Sekarang kalau kamu hijrah dulu, sementara mereka mengetahui bahasanya aku masih lagi berada di Makkah, mereka tidak akan kagum kamu. Kalau ada pun sekatan-sekatan, halangan-halangan pada qadar yang paling sedikit. Tu. Sebab itu majoritinya sahabat-sahabat berhijrah dulu. Begitu, mereka ini dikatakan sebagai kaum Muhajirin. Hanya yang ditinggalkan itu segelintir yang akan mainkan peran. Sebab untuk Nabi hijrah ini perlu ada planning strategi yang sangat rapi, dan pemain-pemain makna yang memegang watak itu maksudnya perlu. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, semua mereka ini memain perannya dalam hijrah Nabi untuk menyempurnakan hijrah. Sebab Nabi tidak boleh nak berlengge-lengge, mana berjalan, mana tak boleh zahir-zahir begitu. Jadi ada 3 golongan yang sedang menunggu kedatangan Nabi. Yahudi semenjak 3000 tahun dulu lagi, anak cucunya ni. Yang kedua ialah Ansar, yang ketiga ialah Muhajirin. Daripada ketiga-tiga golongan ini, golongan yang paling tidak boleh sabar menunggu sampainya Nabi ke Madinah ialah orang Muhajirin. Orang Ansar merasa pelik, rasa heran. Guana puak demo ni bersungguh lebih puak kami ni tak pernah lagi berjumpa dengan Rasulullah. Sepatutnya kamilah yang begitu mengidang-idang, mengimpi-impikan dan bersungguh-sungguh dari sudut nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu ni lebih daripada kami ni apa sal? Tu. Lalu orang Muhajirin dia jawab, kami tak boleh nak sabar. Sehari berenggan dengan Nabi pun kami tak boleh nak sabar. Kami telah diperintah oleh Rasulullah untuk hijrah dulu di sini. Setiap hari kami ni orang panggil ni duk bergelepar, kata orang Kelantan. Makna tak sabar bila nak sahabat Nabi Muhajirin ini, daripada orang Mekah ini, mereka tidak mampu untuk berenggan dengan Nabi walau sehari. Sebab apa? Tahap kecintaan mereka itu terlalu tinggi, tak boleh kita nak bandingkan, tak boleh nak digambarkan. Gambarannya seperti itu. Mereka tak boleh nak sabar. Kita dengan orang yang kita kasih, kita tidak mampu untuk lama-lama berenggan. Jadi sebab itulah kami lebih nampak bersungguh-sungguh. Lalu mereka setiap hari semenjak sampainya berita Nabi telah keluar daripada Mekah, setiap daripada 3 golongan ini akan keluar di satu tempat,
yang berbatu hitam menunggu kedatangan Nabi. Padahal tahu dah bukannya siapa selalu, tapi begitulah keinginan yang membawa nak untuk berjumpa dengan Nabi. Sehinggalah pada hari Nabi sampai ke Madinah, pada waktu tengah hari yang panas, Muhajirin dan Ansar kembali ke rumah masing-masing. Tetapi yang masih lagi nekat menunggu Nabi ialah Yahudi. Sehinggalah Nabi muncul, dan orang Yahudi inilah yang mula-mula nampak susuk tubuh badan Nabi. Ketika mereka melihat tubuh badan Nabi yang mereka tidak pernah melihat susuk tubuh badan Nabi, ketika itu mereka mengatakan, yes, inilah orangnya. Makna betul sebenar sebagaimana disebut dalam kitab Taurat itu, salin tak tumpah, betul yang disifatkan itu memang betul-betul dapat dilihat. Maknanya begitulah, tak tukar ada dengan orang lain. Maknanya tidak ada rasa ragu sedikit pun. Itulah ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Tak kira kita bertukar anak kita dengan anak orang lain. Kita tak cam ke anak kita pengenalan ibu bapa terhadap anak itu sangat mantap. Jadi orang Yahudi ini bila tengok Nabi, maka mereka yakin dan cerak pasti bahasanya ini adalah orangnya, tanpa ada orang yang memberitahu inilah, tidak. Lalu mereka pun berteriak memanggilkan orang Muhajirin, orang-orang Islam, orang-orang Islam, habuan kamu sudah sampai ni. Maka kanak-kanak perempuan pun mari menyambut dan bernasiblah mereka, tala'al badru alaina. Jadi orang Yahudi ni bila dia dah berjumpa dengan Nabi, bukannya dia beriman kepada Nabi. Mereka tahu benar, ya sungguh, tapi mereka tak boleh nak terima. Hati mereka tak boleh nak terima kerana Nabi Muhammad ni bangsa Arab. Itu dia panggil degil, inadiyah, degilnya mereka. Jadi maknanya tidak orang panggil semata-mata tahu, tahu kata bahasanya Nabi Muhammad itu benar Rasul, itu tak menjadikan mereka beriman. Dan maknanya menunjukkan lagi betapa kuatnya, hebatnya pengenalan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila turun ayat ini, seorang ulama Yahudi namanya Abdullah bin Salam, ketika beliau sudah masuk Islam dan begitu turun ayat ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, maka Abdullah bin Salam ketika dia mula-mula melihat Nabi itu, masa itu dia masih lagi kafir, dia belum masuk Islam lagi, tetapi dia mengatakan ketika dia melihat, bila dia dengar ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, orang-orang Bani Israel ini, makna Yahudi ini, dia mengenal akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supalah dia kenal anak dia sendiri. Kata Abdullah bin Salam, bal ma'rifati li Muhammadin asyaddu, bahkan pengenalan aku terhadap Muhammad itu terlebih kuat lagi daripada aku kenal anak aku sendiri. Makna dia tak bertukar. Ketika mana? Ketika mula-mula aku lihat susuk tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku masih belum Islam. Dalam hati aku berkata bahasanya kenalnya bahasanya ya Allah, sungguh sebagaimana dalam kitab Taurat menyatakan sifat-sifatnya. Jadi bila turun ayat ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, lalu Abdullah bin Salam menyatakan bal, dia sambung komentar dia terhadap ayat ini, bal ma'rifatil Muhammadin. Allah Ta'ala menyatakan bahasanya pengenalan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad samalah mereka itu mengenal anak mereka. Tapi Abdullah bin Salam kata bal ma'rifatil Muhammadin asyaddu, lebih kuat lagi. Itulah ta'akud, menunjukkan kuatnya pengenalan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada mereka ikut, ada mereka terima dengan hati mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Maka tidak dinamakan mereka itu sebagai beriman. Jadi karena iman itu ialah tentang mengikut hati dan menerima hati. Mengetahui mereka itu bahawasanya Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul yang sebenar. Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu dan ketiadaan menerimanya akan demikian itu. Dan segala rukun iman itu ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam
ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.